Itu yang berlaku pada sebahagian orang. Kalau dia nak menyelam dalam lautan Quran dan hadis, akhirnya tenggelam, sesat. Boleh pula sesat ikut Quran, bukan masalah ikut Quran. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Dengan apa yang dalam Quran tu, Allah menyesatkan ramai manusia. Dan Allah beri hidayah kepada ramai manusia. Apa beza? Beza cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ambil Al-Quran daripada tangan para ulama, insya-Allah selamat. Yang ambil Quran sendiri tafsir sendiri, wal iyazubillah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Quran begini-gini ikut akal fikiran dia semata-mata, maka sediakan tempat duduk dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dengan mabadi ilmu tauhid yang 10 ya, kalau masih ingat. Mabadi adalah kata jamak plural. Ya, kata nama yang banyak bagi perkataan mabda. Mabda daripada asalnya bada'a yabda'u yang bererti bermula. Bila ditambah huruf mim, maka dia bertukar menjadi ismu makanin, nama tempat. Asalnya bada'a yabda'u itu fi'il, perbuatan, ya, bermula. Tapi bila tambah huruf mim, dia jadi nama tempat. Contoh ya, ta'ima yat'amu, makan. Tambah huruf mim, mat'am. Mat'am tu tempat makan, restoran lah. Begitu juga bada'a yabda'u bermula, mabda' tempat bermula. Dalam konteks yang kita bincangkan ini bererti perkara-perkara asas di dalam sesuatu ilmu. Jadi dalam kuliah-kuliah yang lalu, kita telah selesai menyebut satu persatu dan kita telah menerangkan mabda' yang pertama, iaitu hadduhu. Apakah ta'rif ya, ilmu tauhid? Apa definisi ilmu tauhid? Sekarang kita pergi kepada soalan, apakah hantaran ilmu tauhid ini? Ini bagi saya adalah terjemahan dengan menggunakan bahasa lama. Kerana kalau kita sebut hantaran tu, kita punya pemikiran lebih kepada hadiah yang diberi ketika majlis perkahwinan ya, ataupun pertunangan. Anak datin itu hari kahwin berapa hantaran, misalnya begitu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah subject matter daripada perkataan bahasa Arab, wada'a, letak. Ya, wada'a yada'u, letak ya. Maudhu' maknanya sesuatu yang diletak. Tapi tengok konteks lah. Kalau dalam ilmu hadis, bila disebut hadis maudhu', makna hadis palsu. Dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicek-cek rupanya ada antara perawinya itu tertuduh berdusta, ya. Karakter ni orang yang menipu. Jadi penilai hadis kata ini hadis maudhu'. Maknanya diletakkan seolah-olah Nabi SAW yang bersabda, padahal bukan. Tapi dalam konteks yang kita sebut di sini, bukan itu makna dia. Bukan makna palsu. Maudhu' ni bermakna topik yang dibincangkan. Subjek matter ilmu tauhid ni apa? Okey. Jelas ya? Baik. Hantarannya ataupun subjek matter perbincangan ilmu tauhid adalah zat Allah Subhanahu wa taala dan zat segala rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu daripada barang. Barang ni pun mungkin terjemahan bahasa lama, mungkin dengan bahasa yang lebih mudah kita faham. Kita cerita tentang zat Allah, kita cerita tentang zat para rasul dari sudut mana ni? Kita tak boleh nampak Allah ya. Di dunia tidak lagi ya. Di akhirat masuk syurga insya-Allah ya, kita akan memandang kepada zat Allah Taala. Jadi nak bincang apa zat Allah ni? Kita juga tidak hidup pada zaman para rasul. Jadi nak bincang tentang zat para rasul ni daripada sudut apa? Itu maksud dia. Iaitu barang, yakni sudut yang wajib, yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala. Nanti insya-Allah dalam kitab yang sama, kitab ini, kita akan sampai kepada satu topik pembahagian jenis hukum. Hukum ni ada berapa jenis, apa dia punya penerangan dia. Salah satunya yang kita sebut ni. Bila kita kata wajib, mustahil dan harus, kita sebenarnya sedang bercakap tentang hukum akal.
secara ringkas dahulu ya. Secara terperinci nanti ya, bila sampai perbincangan tentang hukum. Wajib adalah sesuatu yang akal tidak boleh terima, tak ada. Kalau ada orang kata, ni tak ada ni. Mana boleh tak ada? Mesti ada. Kalau mustahil adalah sesuatu yang akal tak boleh terima, kata ada. Ada orang cerita, ya. Ada satu orang di Shah Alam ni, ya, maknya lebih muda daripada anak dia. Mak baru umur 20, anak dah 40. Mana ada? Kalau mak nampak lebih muda, ya mungkin. Sebab anak kerja stres, nampak tua cepat. Mak santai kat rumah, ya aerobik lah, apalah, baca Quran lagi semua. Mak nampak muda daripada anak, tak mustahil. Tapi kalau mak umurnya kurang daripada anak, otomatik akal kata tak mungkin lah. Itu namanya mustahil. Harus adalah sesuatu yang akal boleh terima, ada atau tak ada. Kalau kata ada pun mungkin, kalau kata tak ada pun dia mungkin. Sebagai contoh mudah lah ya. Kalaulah kita setelah bercuti seminggu di luar dari Shah Alam ni, misalnya pergi ke mana, Johor ke Terengganu ke pulau, ke mana bercuti seminggu, balik daripada bercuti, kita dapati pintu rumah kita terbuka. Bila kita datang dekat, kita dapati mangga yang kita pasang sebelum kita outstation itu hari dah terkopak. Bila kita jenguk dalam rumah, wa'liyazubillah ya, barang-barang habis berselerak. Ya. Apa yang bermain dalam fikiran kita? Tentulah akal fikiran kita mengatakan rumah kita sepanjang kita tinggal itu hari dah dipecah masuk oleh orang. Jadi persoalan, macam mana kita confident tu? Macam mana kita confident rumah kita dah dipecah masuk oleh orang, sedangkan ketika kejadian, kita berada di tempat lain. Mata kita tidak memandang, telinga kita tidak mendengar. Jawapannya adalah akal. Akal yang beritahu. Akal kata, itu hari saya tinggal, pintu tertutup, mangga terpasang, barang-barang tersusun elok, saya balik, pintu terbuka, mangga terkopak, barang-barang berselerak, mesti ada orang buat. Mesti itu namanya wajib akli. Bukan wajib syarak. Mana ada wajib syarak pula pecah masuk rumah orang. Oh, kalau pecah masuk rumah orang, dapat pahala. Kalau tak pecah masuk, berdosa. Itu wajib. Itu wajib syarak. Yang kita wajib di sini, wajib akal. Sekira-kira, kalau kita tanya jiran sebelah rumah, kita tanya, Hajah, ada tak nampak sesiapa pecah masuk rumah kami masa kami outstation itu hari? Jiran kita kata, ya saya tak perasan, tak dengar apa-apa pun. Kenapa tu? Oh, macam ni. Tapi saya rasa kan, jadi sendiri kot. Kita geleng kepala, ya Allah, jiran aku ni dah lah aku susah hati, rumah kena pecah, kau pula buat lawak macam ni. Takkanlah jadi sendiri. Takkan jadi sendiri tu akal mengatakan mustahil. Siapa agaknya yang punya kerja? Boleh jadi tak penagih dadah? Nak cari duit untuk beli dadah? Ya, boleh jadi. Boleh jadi tak pencuri profesional? Memang dia kerja dia curi di rumah orang? Ya, boleh jadi. Boleh jadi tak orang yang dengki, khianat kepada kita, dia bukan pencuri apa saja nak nyusahkan kita, ya boleh jadi. Jadi boleh jadi ada penagih dadah masuk, boleh jadi ada pencuri profesional masuk. Ini akal boleh terima ya ataupun tidak, namanya jaiz. Dengan zai ya, bukan dengan sin. Kalau dengan sin tu Jabatan Agama Islam Selangor. Jaiz. Dengan zai, jaiz, sesuatu yang harus ya, pada akal. Boleh ya, boleh tidak. Maka kita nak bincang dalam ilmu tauhid ini apa yang mesti ada pada Allah. Orang yang tak faham ni manusia pun dia kata Tuhan juga. Padahal tak mungkinlah manusia yang ada permulaan, yang lemah, kalau tak makan lapar, kalau dah makan masuk tandas. Macam tu pula Tuhan. Tu boleh percaya ayah pin Tuhan. Tu orang yang akal dia dah tak sihat. Ya, jadi nak tahu apa yang mesti ada pada Allah dan mustahil ada pada Allah dan mungkin harus ada pada Allah. Demikian apa yang mesti ada pada para Rasul alaihimussalatu wassalam dan apa yang tidak mungkin ada pada mereka dan apa yang harus ada pada mereka. Tak faham yang inilah kadang-kadang orang jadi kafir. Bukan satu benda yang ringan ya. Misalnya ada sebahagian daripada orang yang menolak dakwah para Nabi adalah dia kata, apa aku nak terima? Ini orang berjalan kat pasar macam aku, makan minum macam aku, bernikah kahwin macam aku, tiba-tiba nak jadi Rasul. Tak mungkin. Dia gagal faham bahawa makan minum, ke pasar, berkahwin, itu hanya mustahil pada Allah.
Para rasul adalah manusia. Maka berkelakuan sebagai manusia, makan, minum, letih, tidur, sakit, demam, berkahwin, beranak pinak, itu adalah harus. Ada rasul yang tak kahwin. Seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti Nabi Yahya alaihissalam. Dan ramai para rasul yang berkahwin. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dia berkahwin. Jadi ini yang perlu difahami. Sekarang orang tak faham. Yang bodoh pun dia percaya jadi rasul. Tak apalah wakil rasul Melayu kata dia. Kan ada rasul Jawa pula, rasul Banjar, rasul perempuan pula, takkan rasul lelaki je, perempuan tak ada wakil. Ini bukan parti politik. Parti politik ia ada cabang wanitanya, puteri lah apa macam. Ini adalah jawatan rasul yang diberi kepada orang-orang tertentu. Jadi kita nak tahu apa yang mesti ada pada para rasul, yang tak mungkin ada pada para rasul, dan apa yang boleh harus berlaku kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Penerangan. Hantaran juga bererti arah atau tumpuan. Yakni ke manakah diarahkan atau ditumpukan satu-satu ilmu itu. Peringatan. Peringatan ini ditambah oleh guru saya, Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan, ya, hafizahullah. Kalau dalam matan yang asal, Masailut Tauhid tak ada. Dia lebih ringkas, ya. Jadi oleh kerana syarah, dia lebih panjang lagi. Peringatan, di zaman ini, sudah terlalu ramai orang-orang yang berfaham, tidak perlu tu satu. Dia kata tak payahlah, susah-susah belajar ilmu tauhid bagai, kata dia. Ya. Kan Quran hadis dah ada. Memadailah kita tu dengan Quran hadis. Nak pergi belajar sifat 20 lah apa semua, buat pening je. Habis tu kamu ingat sifat 20 tu ulama ambil daripada mana? Adakah ulama gali daripada Taurat Injil? Adakah ulama ambil daripada kitab Hindu, kitab Buddha? Tidakkah para ulama menggali ilmu tauhid itu daripada Quran hadis? Ini orang cakap sembang bikin bimbang. Dia sembang tu derahim tu. Kita dengar pun bimbang juga. Silaplah kami selama ni duk mengaji ilmu tauhid sifat 20. Pasal ustaz kata sebenarnya tauhid ni Quran hadis. Quran hadis itu sumber. Ibarat kita kata lautan. Daripada lautan itulah kita nak keluarkan mutiara-mutiara. Ada mutiara tauhid, ada mutiara hukum hakam, ada mutiara akhlak, budi dan sebagainya. Jadi nak gali ilmu tauhid ini, itulah kerja para alim ulama. Dan para alim ulama setelah mereka gali, mereka susun dah ikut bidang dia. Takkanlah mutiara nak jual sekali dengan petrol. Tu sama-sama gali daripada laut belaka. Dan ini ikan pun nak longgok sekali dengan mutiara. Kedai mutiara ya kedai mutiara. Jual ikan di pasar. Sama-sama gali di laut. Jadi begitulah sama-sama gali daripada Quran dan hadis. Tetapi yang mana bersangkutan dengan akidah disusun di dalam ilmu tauhid. Yang mana berkaitan dengan hukum hakam, wajib, sunat, harus, makruh, haram, disusun di dalam ilmu fiqh. Yang mana berkaitan dengan kebersihan hati, ya, apa sifat yang terkeji yang kita perlu jauhi, apa sifat yang terpuji yang sepatutnya kita hiasi, itu namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau orang faham, tak adalah dia komplain tak payah belajar tauhid. Lebih parah, ada yang mengatakan tidak harus belajar tauhid, berdosa. Ada satu ceramah orang Malaysia lah, bukan orang luar negara. Dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di masjid, ada mana ustaz ke buka kitab tauhid sifat 20. Tuan-tuan ambil kunci motor, start motor, pergi pasar malam. Ustaz apa lagu ni? Orang nak mengajar ilmu tauhid, nak bagi akidah mantap, dia suruh pergi pasar malam. Lagi bagus dia kata. Ini sikap yang menganggap tidak harus belajar ilmu tauhid. Berdosa kalau kita belajar ilmu tauhid. Kerana ilmu bid'ah. Ini ilmu daripada falsafah dan sebagainya. Ini sembang kedai kopi. Bukan sembang ilmiah. Kalau kamu katakan ilmu bid'ah, bid'ah tang mana mengatakan Allah wujud? Semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, yang namanya mukminun, muwahhidun, pasti yakin Allah wujud tanpa ada permulaan, tidak akan berakhir kewujudan Allah Ta'ala. Tak sama Allah seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah. Dan Allah tidak berhajat kepada yang lain. Dan Allah itu Maha Esa, Maha Hidup, Maha Berkuasa, Maha Berkehendak, Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha Berkata-kata. Bid'ah tang mana?
Oh, penyusunan. Zaman Nabi tak ada Nabi bilang 1, 2, 3 penyusunan. Memanglah rukun sembahyang 13 perkara. Nabi tak ajak lagu tu. Bawa hadis Nabi SAW ajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama berdiri betul, kedua niat, ketiga takbiratul ihram. Ada yang pertama niat dulu, yang kedua berdiri betul. Padahal serentak. Penyusunan ilmu biasalah datang kemudian. Ilmu hadis tu pun tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi SAW tidak ada perkataan Nabi dikatakan mutawatir, ahad, masyhur, pula dilabelkan sebagai sahih, dhaif, hasan, maudhu'. Ada yang dikatakan munqati', mu'dal, mursal. Ini semua perkara bid'ah dari segi penistilahan dan penyusunan. Tapi isinya tidak bid'ah. Isinya cerita tentang hadis Nabi, tentang perbuatan Nabi, tentang pengiktirafan daripada Nabi SAW. Jadi yang pertama, mengatakan bid'ah semata-mata kerana penyusunan, ini tidak cerdik. Habis zaman Nabi SAW, agak-agak sahabat Nabi belajar ke macam kita belajar tajwid sekarang ni. Ini katanya izhar lah, ikhfa, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, mat asli, ya, mat badal, mat arid lis sukun. Tak ada sahabat Nabi belajar tajwid macam tu. Habis, salahlah kita belajar tajwid. Tajwidnya tidak bid'ah. Di zaman Nabi SAW memang Quran dibaca dengan tajwid. Makhrajnya betul, panjang pendeknya tepat. Oleh kerana penyusunan datang kemudian tidak membatalkan kebenaran sesuatu ilmu. Oh, kata dia, kita belajar ini ilmu ahli falsafah Yunani. Baguslah kita hormat ustaz ni, tapi kadang nak kena tanya juga. Pasal dia ustaz, takkan kita tak nak hormat. Kita yang pergi jemput, siapa suruh? Ceklah dulu background. Yang merapu kita pergi jemput, susahlah nanti. Nak suruh berhenti, kecil-kecil hati. Sebelum jemput first time tu, buat background check. Dengar dulu ceramah-ceramah dia. Tanya dah jabatan agama. Tanya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Dah jemput, tiba-tiba dia kata ilmu tauhid ni adalah ilmu daripada ahli falsafah Yunani. Cuba kita tanya dengan hormat. Minta maaf ustaz. Saya just nak tahulah, ya. Ahli falsafah Yunani yang nama apa, dalam kitab apa, mengajar sifat 20. InsyaAllah tak akan dapat dijawab. Kerana data dan faktanya tak ada. Tak ada satu kitab ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20. Dan for the sake of argument, semata-mata kita nak berargue dengan dia, nak berhujah dengan dia, katalah memang ada satu orang ahli falsafah Yunani, memang dia itu berkeyakinan dan menyampaikan sifat 20. Ahli falsafah Yunani ini bagi tahu dan dia sendiri yakin bahawa Allah wujud. Dan Allah wujud tanpa ada permulaan. Dan Allah wujud tidak akan binasa. Dan Allah itu tidak sama seperti yang lain tidak sama seperti Allah. Dan Allah itu Maha Esa zatnya, sifatnya, perbuatannya. Satu persatulah sampai 20 tadi. Tidakkah orang ini mukminun, muwahhidun? Orang ini orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sesiapa yang menolak salah satu daripada sifat 20, kafir dengan ijma'. Itu macam mana? Secara umum lah. Tapi kalau dia tolak misalnya sifat ma'ani, tidak menolak sifat maknawiyah, itu ahli bid'ah, belum jadi kafir. Sebagaimana berlaku pada Mu'tazilah. Itu pendetailan. Tapi secara umum, menafikan kesempurnaan Allah Ta'ala yang terkandung dalam sifat 20 itu membawa kepada kekufuran. Bahkan yang anti sifat 20 ni, dia kata apalah pada belajar sifat 20. Ilmu falsafah. Dan nak tanya hang Ustaz, awak hang tak percaya ke Allah wujud? Percaya. Habis hang agak-agak Allah ni dulu tak wujud lah. Lah ni baru wujud. Ke Allah memang wujud semenjak daripada azali lagi tak ada permulaan? Memang Allah. Mana boleh Allah dulu tak wujud? Yang dulu tak wujud baru wujud tu makhluk. Habis-habis agak-agak hang rasa-rasa lama-lama ni Allah binasa kah? Kita ni makhluk satu masa kita binasa, kita mati, kita hancur. Allah macam tu juga. Mana boleh Allah binasa? Habis hang rasa Allah ni sama seperti makhluk kot? Atau ada makhluk sama macam Tuhan juga? Mana boleh? Kalau kita bilang satu persatu, dia tak tolak pula. Tapi bila kita mengajar sifat 20, dia komplain. Dia kata tak haruslah, tak perlu dan sebagainya. Jauhi pendakyah-pendakyah batil seperti ini. Tak usah ada jemput dah. Bukan pasal saya dengki. Ramai je ustaz-ustaz lain orang jemput. Saya suka lagi. Kadang-kadang saya pula cadang nama mereka. Dekat masjid-masjid kata, jemputlah ustaz ni. Dia bagus mengajar. Tapi kita cadang jangan jemput yang membawa ajaran-ajaran yang batil, fahaman-fahaman yang silap. Baik. Kononnya, dia ada dalilnya juga. Yang satu tadi, bid'ah lah. Yang kedua, ajaran ilmu falsafah Yunani lah. Ya. Tetapi ada yang kata begini.
kami tak bagi belajar ilmu tauhid ni gini. Nabi yang larang. Ada beberapa buah hadis yang menunjukkan larangan. Misalnya hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang bermaksud berfikirlah pada makhluk Allah dan jangan berfikir pada Allah. Jadi hadis ni larang kita belajar tauhid. Sebab Nabi SAW berpesan kalau nak berfikir pada makhluk Allah, jangan berfikir pada zat Allah. Misalnya, sabda Nabi SAW, riwayat Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi fatahliku. Hendaklah kamu berfikir pada makhluk Allah. Tengok makhluk Allah, fikir, tengok. Dari mana datang baby ni? Daripada mana kucing ni dulu kecil dah jadi besar? Ya, macam mana benih yang kecil jadi pokok? Ya, berarti macam mana jantung kita berdegup, pam darah kita tak kawal? Ya, macam mana kita ni tak nak nampak tua tapi akhirnya tua? Fikir pada makhluk Allah. Wala tafakkaru fillah. Jangan duk fikir Allah bagaimana besar, macam mana tinggi, macam mana duduk, tang mana. Jangan. Fatahliku, nanti kamu akan binasa. Kerana kamu berfikir sesuatu yang luar dari kemampuan. Cuba tengok alat penimbang. Kan akal ini ibarat alat penimbang. Dia timbang benar, salah, buruk, baik. Kan akal begitu. Sebab itu orang gila kita tak fikir, dia tak ada akal. Akal dia rosak. Baik. Alat penimbang tu, kalau kita timbang benda yang mampu yang dia timbang, elok dia. Tapi bayangkan alat penimbang sayur, kita pergi penimbang beg nak pergi haji. Putus spring terus dia. Lepas dia putus spring, dia tak betul lah bacaan dia. Masa dia elok spring dia tu, elok kita buat timbang gula, buat timbang beras. Sebab lebih daripada had kemampuan dia. Maka kalau kita nak fikir tentang zat Allah, sedangkan kita ni makhluk Allah, ia binasa. Demikian hadis. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqduruna qadrah. Hendaklah kamu tu berfikir pada makhluk Allah dan janganlah kamu berfikir pada Sang Pencipta, pada Yang Maha Pencipta. Jangan. Sesungguhnya kamu itu tidak mampu untuk mengkadarkan Allah Ta'ala tu. Kita makhluk Allah, kita pula nak ukur Allah macam mana. Tak mampu. Baik. Macam mana kita nak jawab? Orang yang kata jangan belajar ilmu tauhid sebab faham daripada hadis ni tak boleh. Baik. Jawapan kita begini. Bila kita belajar ilmu tauhid, bukanlah kita bermaksud atau menumpu nak fikir tentang zat Allah. Bukan. Bagaimana kaifiatnya. Ya, kalau makhluk kan macam tu. Misalnya lah ya, perempuan ada anak teruna belum kahwin tapi dah bekerja. Ya, dah sampailah masanya. Ya, perempuan pun teringin juga misalnya nak menimang cucu. Ya, lalu ada berkenan dengan seorang anak dara ni, anak jiran juga, kawan baik juga. Nampak sesuai. Lalu cadanglah pada anak teruna kita. Ni mami nak cadangkan ni, kalau kamu setuju, mesti dia akan tanya. Orangnya macam mana? Ya. Umur berapa? Tinggal di mana? Ya, kulitnya macam mana? Ya, tingginya macam mana? Mesti nak tahu sebab makhluk. Jadi kita boleh ukur-ukurkan kesesuaian itu. Tetapi Allah Ta'ala bukan begitu. Yang kita belajar dalam ilmu tauhid adalah sifat-sifat Allah. Bukan zat Allah. Yakni sifat ketuhanan. Jangan sampai ada orang kata Allah tak wujud. Jangan sampai ada orang kata Allah dulu tak ada. Saya pernah baca, Allah Allah betul tak betul. Satu orang dia kata, kita manusia ni, kita ada getaran. Vibration. If we produce good vibration, then we produce God. Oh, macam tu. Kalau kita ada getaran yang baik, maka terhasillah Tuhan. Jadi Tuhan tu terhasil daripada getaran kita. Ada kawan saya baca statement tu, dia kata macam bergetar tulang tapak kaki aku. Kata dia. Geram sangat agaknya. Ya. Jadi ini adalah kefahaman yang silap. Tidak faham tentang sifat Allah. Sifat ketuhanan, wujud tanpa ada permulaan. Dan juga yang berkaitan dengan rukun iman, belajar tentang kitab, belajar tentang malaikat, belajar tentang para rasul, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar, demi untuk menguatkan iman kita. Dan kita dituntut supaya makrifah, kenal Allah. Bagaimana kita boleh makrifah akan Allah kalau kita tak belajar sifat-sifat?
Dan bahkan cuba tengok ya. Kita bila belajar ilmu tauhid, kita sedang melaksanakan saranan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi. Saranan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tafakkaru fil khalqi. Berfikir pada makhluk Allah. Bila belajar sifat 20? Dalil akli. Dalil akli, Quran hadis lah. Dalil akli, Allah wujud. Yang paling basic apa? Yang paling asas sekali lah. Ya alam ini. Alam ini menjadi dalil wujud Allah. Tak payah tengok alam yang besar lah, tengok alam yang kecil. Kita ni alam yang kecil. Tidakkah kita satu masa dahulu tak wujud? Ya betul. Kalau kita rewind masa ni 100 years ago, none of us exist. Betul kan? Kan ada yang umur 100 kat sini. Belum kan? Yeah. If we rewind the time 100 years ago, none of us exist. Kita baru saja wujud. Soalan, adakah kita mewujudkan diri kita sendiri? Pasti tidak. Mewujudkan diri sendiri itu mustahil. Kerana untuk mewujudkan, yang mewujudkan perlu wujud dahulu. Tak mungkin yang tak wujud mewujudkan. Kalau sudah wujud, apa perlu mewujudkan lagi? Maka tidak akan timbul isu mewujudkan diri sendiri. Maka siapa yang mewujudkan kita? Adakah ibu bapa kita? Tidak. Ibu bapa hanya berusaha saja. Ada ibu bapa yang berusaha sampai puluhan tahun tak dikurniakan anak. Dia kalau boleh nak sangat. Teringin sangat tengok orang ada anak, teringin. 20 tahun kahwin, tak ada anak. Nah, macam-macam cuba. Tongkat Ali lah, tongkat Umar lah, tongkat Abu Bakar lah, macam-macam tongkat lah dia telan. Tak dapat. Ada orang agak-agak tak mahulah anak ramai sangat. Tiap tahun pun beranak, tiap tahun pun beranak. Dia bincang dengan isteri, apa kata kita jarak lah. 3 tahun, next 3 years lah baru kita dapat anak lain. Tengok-tengok, cek-cek lah, pregnant lagi. Suami cakap kat isteri, macam mana boleh pregnant ni? Isteri cakap lah, abang lah. macam mana lagi? Jadi bererti ibu bapa tidak menciptakan anak. Ada kalanya dia nak tapi tak dapat. Ada kalanya dia belum nak tapi ada. So kalau begitu siapa yang menciptakan? Dan itu membawa kepada, ya pasti Allah wujud. Habis itu siapa yang ciptakan Allah? Ya, kalau Allah diciptakan maknanya Allah makhluk. Pasti Allah wujud tanpa ada permulaan. Jadi memikir kepada makhluk ini sebenarnya memahamkan kita tentang tauhid sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita beramal dengan hadis. Tafakkaru fil khalqi ataupun fi khalqillah. Berfikirlah pada makhluk yang diciptakan oleh Allah, bukan berfikir pada zat Allah. Jadi orang yang menggunakan hadis ini untuk melarang orang belajar ilmu tauhid, sebenarnya ini adalah dalil ke atas dia. Hujah against him. Bukan hujah dia. Hujah kita untuk membenarkan belajar ilmu tauhid. Kerana dalam ilmu tauhid kita sedang beramal dengan saranan hadis, iaitu berfikir pada makhluk Allah. Baik. Saya pause sejenak ya. Ada sebarang soalan kalau nak ditanyakan? Ada? Sebab kadang-kadang interaksi one way ni dia agak mendamaikan. Bila damai itu dia agak mata tu rasa berat. Ya, kata guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli Hafizahullah dari Indonesia, dia kata topik tauhid ni berat. Bila topik tu berat, mata pun jadi berat. Kalau fiqh tu ringan sikit. Kalau tasawuf lagi ringan. Tasawuf ringan nak cerita lah, nak cerita ringan, nak amal susah. Nak cerita kata hasad dengki tu tak boleh, ikhlas tu penting, riak tu jangan, dan sebagainya, senang. Tapi nak buang hasad dengki, kadang-kadang dengan adik-beradik pun dengki. Ya, nak buang riak, kadang-kadang dalam tak nak riak tu masih riak lagi. Dan sebagainya. Baik, kalau tak ada soalan kita teruskan. Soalan seterusnya, siapakah yang menghantarkan ilmu tauhid? Mabda' yang ketiga, wadi'uhu. Kalau maudhu' isim maf'ul yang diletakkan, maknanya subjek matter. Kalau wadi' isim fa'il yang meletakkan, maksudnya yang menyusun ilmu ini. Kalau yang datang ilmu ini tentulah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul. Tapi yang menyusun sebagai satu ilmu siapa? Soalan, siapakah yang menghantarkan ilmu tauhid ini, yakni menyusun ilmu ini? Jawapan, yang menghantarkan ilmu tauhid ini ialah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari
dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta pengikut-pengikut kedua-duanya rahmatullah alaihim ajmain. Pengikut di sini maknanya ulama. Bukan macam pengikut parti politik, macam-macam orang ada, ya, ada artis, ada orang berniaga, tu pengikut. Yang ini pengikut maknanya ulama-ulama yang mengikut manhaj dua orang imam ini. Mereka inilah yang menyusun ilmu tauhid ini setelah dikucar-kacirkan oleh ahli bid'ah. Kalau tidak, orang akan kata yang susun ilmu ni Allah dan Rasul lah. Kan ilmu akidah ni daripada Allah Rasul yang sampaikan. Kenapa pula Imam Abu Hasan Asy'ari? Kenapa pula Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima? Kerana satu masa timbul fitnah dalam agama. Pertama, berpunca dari politik. Ya, hati-hati ya. Sampai zaman kita pun banyak mudarat berpunca daripada perpecahan dan ketaksupan politik. Ya. Jadi politik, ya politiklah sebahagian dari kehidupan, tapi jangan ta'assub. Ta'assubnya sebahagian umat Islam kepada ketokohan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mengkagumi dan menyokong Sayyidina Ali jelas tidak salah. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi yang mulia, sepupu Nabi, menantu Nabi, bapa kepada cucu-cucu Nabi, suami kepada anak Nabi. Ya, dan orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi kepercayaan. Jadi sokong Sayyidina Ali jadi khalifah, ya bagus. Demikian yang menyokong Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu juga tak masalah. Sayyidina Muawiyah ada kelebihan tersendiri sebagai sahabat, penulis wahyu. Tetapi apabila ta'assub, ta'assub lalu mendakwa kononnya Sayyidina Ali lah satu-satunya yang berhak dengan jawatan khalifah, maka mana-mana orang lain yang ambil jawatan ini telah khianat kepada Nabi SAW, termasuk Khulafa' Ar-Rasyidin yang 3 sebelumnya dibenci oleh golongan yang dikenali sebagai Syiah. Lalu bangkit pula golongan satu lagi yang menganggap sokong Sayyidina Ali pun tak betul, Sayyidina Muawiyah pun tak betul, semua tu dah jadi kafir kerana tidak berhukum dengan hukum Allah, namanya Khawarij. Kemudian bila bincang isu takdir Allah, kan yang berlaku dalam hidup kita ni ada yang baik, ada yang buruk, ya, ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan. Kalau ikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, apa sahaja baik atau buruk, hakikatnya takdir Allah. Ya, bila dah berlaku, tak akanlah berlaku tapi Allah helpless. Allah tak nak berlaku macam tu tapi berlaku juga. Tak mungkin. Ya, kalau dah berlaku tu takdir Allah. Baik atau buruk hanya penilaian kita. Di sisi Allah semua milik Allah. Allah letak di mana suatu makhluk itu hak dia. Tetapi dalam membincangkan takdir Allah, ada yang sampai menafikan takdir Allah. Kata dia, ya Allah ciptakan manusia, tetapi perbuatan manusia itu tak ada kena-mengena dengan Allah. Manusia sendiri yang berbuat. Allah pun tak tahu manusia nak buat apa. Jadilah Qadariyah, akidah yang bid'ah lagi kufur. Kenapa kufur? Kerana menafikan takdir Allah. Bahkan menafikan ilmu Allah. Allah tak tahu, kata dia. Kita buat baru Allah tahu. Ada yang jadi Jabariyah. Asalnya sudah bagus. Seperti ahli sunnah wal jamaah. Mengimani bahawa sesuatu itu baik atau buruk adalah takdir daripada Allah. Kemudian dia buat bid'ah. Dia menafikan usaha dan ikhtiar. Bila dia tak sembahyang, kita kata kepada dia, sembahyanglah. Ini kewajipan agama, berdosa besar tak sembahyang, nanti masuk neraka. Dia kata, nak buat macam mana Ustaz? Ustaz kena faham. Saya ni memang Allah dah takdirkan tak sembahyang. Jadi saya tak boleh lawan takdir Ustaz. Oh gitu. Habis berjudi tu lagi, oh ya Allah takdirkan juga Ustaz. Lepas main Jumaat tu Allah dah takdirkan saya pergi beli lembu ekor. Nak buat macam mana? Masya Allah. Jadi, kalau kita berani, tampaklah kuat-kuat orang ni. Bam sekali. Dia kata teruk ustaz dia. Ustaz lain berdakwah dengan hikmah. Ustaz datang tampar orang macam ni tak bagus ustaz. Kita kata sabar bang. Ya Allah dah takdirkan saya tampar awak. Tu kalau awak tak faham, saya boleh tambah lagi 2-3 das. Tapi tengok orang juga lah. Kalau dia black belt ke, tok guru silat, janganlah cari penyakit. Cari solusi lain lah. Ini agak-agak boleh makan. Agak-agak dia tak buat report polis. Mau dia insaf, boleh cuba tampar. Tengok dia boleh terima tak? Kita jawab Allah dah takdirkan. Satu orang misalnya mencuri. Dibicarakan di mahkamah, didapati bersalah. Saksi-saksi cuma cukup. Ya. Lalu hakim nak jatuhkan hukuman, bagi peluang dia nak cakap apa. Dia kata yang arif hakim tak boleh jatuhkan hukuman kepada saya. Dan kenapa pula dah terbukti bersalah kena jatuhkan? Kerana tuan hakim yang arif kena faham. Allah yang takdirkan saya mencuri. Bukan saya nak mencuri.
Allah yang takdirkan saya mencuri. Oh begitu. Jadi tak apalah, saya akan jatuhkan hukuman bagian-bagian. Harap Tuan sabar, ya Allah takdirkan saya jatuhkan hukuman ni. Bukan saya nak sangat, tapi lah Allah dah takdirkan. Akhirnya tak selesai. Orang ni pun hanya cerita takdir Allah ni bila nak skip daripada tanggungjawab agama. Bab dunia dia tak ingat takdir pun. Kan lapar cari nasi, cari roti canai. Ya, cari burger. Awak tak cakap nak macam mana, Ustaz? Memang Allah dah takdirkan saya ni lapar. Tak ada. Lapar cari, pandai pula. Pandai usaha ikhtiar. Bab agama kamu nak salahkan takdir. Ya. Jadi bila timbul pelbagai bid'ah dalam agama atas faktor politik, atas faktor memahami asas-asas akidah seperti takdir dan sebagainya, maka bangkitlah dua orang tokoh ini mempertahankan akidah ahli sunnati wa jamaah, akidah daripada Nabi SAW dengan hujah, dengan debat dan sebagainya. Akhirnya mati bid'ah-bid'ah yang pada masa itu paling terkenal, bid'ah Mu'tazilah. Cerita sikit. Macam mana boleh jadi Imam Hasan Asy'ari ni salah seorang tokoh yang menyusun ilmu tauhid. Sebab kalau serius sangat pun ialah tu. Saya nampak ramai yang pejam mata, mungkin menghayati isi kandungan kuliah. Jadi nak cerita ya. Imam Hasan Asy'ari ni, beliau ibu beliau tu berkahwin dengan satu orang lelaki, bapa tiri beliau, ulama besar Mu'tazilah. Namanya Ali Al-Jubai. Jadi oleh kerana bapa tiri beliau ni membela dan mendidik beliau, sedikit sebanyak Imam Hasan Asy'ari ni terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Kerana guru Mu'tazilah. Jadi murid tu terpengaruh. Namun alhamdulillah dalam hati beliau ni ada benih keimanan yang bagus. Jadi benih yang bagus ni sepertinya ada nampak something wrong. Ada macam benda yang tak tally lah dalam Mu'tazilah ni. Salah satunya dalam bab takdir, Mu'tazilah mendakwa Allah mesti melakukan sesuatu yang baik. Habis kalau Allah tidak buat benda yang baik, maknanya Allah buat yang lebih baik. Mesti begitu. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin baik tak baik hanya ukuran manusia. Bila berlaku, iaitu takdir Allah. Kita katalah satu semalam rumah kena rompak. Kita cedera. Baik ke tak baik? Ya, kita tak baik lah. Tapi daripada sudut takdir, itu tak keluar daripada takdir Allah. Baik. Jadi Imam Hasan Asy'ari ada rasa keliru, ada rasa macam something tak betul dengan akidah ini. Lalu dia bertanya kepada bapa tiri beliau, merangkap guru beliau, apa nasib 3 orang yang mana meninggal dunia, satu orang meninggal dunia dalam keadaan dia ni mukmin dan taat kepada Allah. Mati dia. Yang kedua, meninggal dunia dalam keadaan dia ni kafir dan ahli maksiat, pun mati juga. Yang ketiga, meninggal dunia sebelum balik, masih kanak-kanak sudah mati. Apa nasib 3 orang ni? Maka jawab guru dia, ya, yang mukmin taat masuk syurga. Allah tu maha adil. Dia mukmin, dia taat masuk syurga. Yang kafir maksiat, ya, Allah maha adil, masuk neraka lah. Habis yang mati sebelum balik, mati belum balik sebab dia belum lagi beriman dan taat. Dia belum lagi kufur dan maksiat. Masuk syurga pun belum layak. Masuk neraka pun tak patut. Maka dia duduk di tengah-tengah. Antara syurga dan neraka. Manzilatun bainal manzilataini. Satu tempat antara dua. Antara syurga dan neraka ada tempat untuk kanak-kanak yang mati sebelum balik. Ini bid'ah. Ini akidah yang bid'ah. Dalam akidah kita tak ada ya syurga atau neraka. Lalu tanya Imam Hasan Asy'ari kepada guru beliau, kalaulah yang mati belum balik, yang mati kanak-kanak, tanya kepada Allah, ya Allah, kenapalah engkau matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah aslah, tidakkah lebih baik engkau hidupkan aku sehingga aku balik, aku beriman, aku beramal soleh, aku boleh masuk syurga? Itu kan lebih baik. Lalu jawab guru beliau, kalau begitulah pertanyaannya, maka Allah akan jawab, aku tahu bahawa kamu nanti kalau kamu itu balik, kamu bukan mukmin dan taat. Kamu kalau sudah balik, kamu nanti akan kufur. Kamu nanti akan maksiat. Jadi yang aslah, yang lebih baik, saya matikan kamu sebelum kamu balik. Itu jawapan guru beliau. Ini jawapan akal-akalan sebenarnya, bukan ada dalil. Tetapi soalan seterusnya. Kata Imam Hasan Asy'ari kepada guru beliau, kalau begitu Tuan Guru, apa jawab Allah sekiranya yang mati kafir dan maksiat bertanya kepada Allah, ya Allah,
Sebagaimana engkau tahu bahawa kanak-kanak tadi kalau dia balik, dia akan jadi kufur dan maksiat. Pasti engkau tahu, aku kalau sudah balik, jadi kufur dan maksiat. Kenapa ya Allah engkau tidak matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah itu lebih baik? Terdiam guru dia. Tak boleh jawab. Kenapa? Kerana akidah yang bid'ah, dia pasti rapuh. Dia pasti akan ada contradiction. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan datang daripada sisi Allah Taala, nescayalah mereka akan dapati ada percanggahan yang banyak. Sebab akidah yang mereka sendiri. Korna kok ni langgar sini, langgar sini, korna sini, tak boleh. Kerana bukan akidah yang sebenar. Jadi bangkitlah dua orang imam ini mempertahankan, makanya dikatakan wadi' penyusun ilmu ini adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Penerangan yang menghantar wadi' maksudnya ialah orang yang mula-mula menyusun atau mengarang sesuatu ilmu dan membuat kaedah-kaedah bagi ilmu tersebut. Peringatan. Semua ilmu-ilmu Islam asalnya itu daripada Quran dan hadis. Itu asalnya begitu. Tetapi secara ijmal, secara keseluruhan, ya, mungkin dalam satu surah ada tentang akidah, ada tentang fiqh, ada tentang sejarah, ya. Jadi secara umum begitu sahaja. Atau secara ringkas, ya, ada kalanya dalam bab muamalat misalnya ada kaedah yang ringkas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi itu kaedah umumnya, kalau secara jual beli ia halal. Tapi kalau ada elemen riba ia haram. Tapi jual beli pun ada yang haram. Kan jual beli dengan tidak tahu apa dia punya spesifikasi, ada elemen gharar, jual beli yang begini ada elemen haram. Tapi kaedah ringkasnya sudah ada dalam Al-Quran, dalam sunnah. Lalu dikeluarkan daripada Quran dan hadis, iaitu ilmu-ilmu yang tertentu oleh ulama-ulama yang rasikhun. Rasikhun ni makna ulama yang betul-betul mendalam dan luas ilmunya. Bukan seumpama kita lah. Ini ulama level dia dipanggil mujtahid. Ya, ada tak kurang daripada 15 cabang ilmu yang pelbagai yang dia betul-betul master. Ya, kita ilmu tafsir pun hanya dengar-dengar, ya. Ilmu hadis pun baru, ilmu hadis 1.0, 1.2, 1.3, ya, belum masuk level 2, level 3 lagi. Ya, jauhlah, bukan kita lah. Ini ulama-ulama yang betul-betul rasikhun. Tapi kalau yang perasan ulama, ya ramai. Baru berhijrah 2-3 bulan, dia sudah jadi mufti. Sudah salah-salahkan mufti, sudah salah-salahkan imam, ya. Itu ramailah yang terasa ulama. Tapi yang betul-betul ulama ini adalah yang memenuhi syarat-syarat mujtahid. Lalu dihuraikan secara lebih terperinci, namanya tafsil, ya. Lawan daripada ijmal. Ijmal ni menyeluruh begitu saja. Contohnya apa? Ijmal, Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ijmal. Tafsil terperinci, iaitu antaranya wujud, qidam, baqa', itu terperinci. Jelas, ya? Ijmal umum begitu saja. Tafsil secara terperinci. Misalnya, mengenai ketuhanan tersebut di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Ini akidah. Tapi ini ijmal. Orang biasa macam kita baca, ya Allah Maha Esa. Tapi bagi ulama yang rasikhun, pertama bila kata Qul huwallah, maknanya Allah tu wujud. Tak mungkin berbicara tentang sesuatu yang tak wujud. Ya. Kemudian pastilah Allah ini wujud, tidak ada permulaan ayat itu, ya. Lam yalid wa lam yulad, dan tidak ada perakhiran. Pastilah Allah Maha Esa, pastilah Allah tak sama seperti makhluk. Seterusnya, sebenarnya kalau kita ini tidak perlu kepada ilmu tauhid sifat dulu, ialah kita sudah boleh memahami dengan surah yang pendek ini setiap satu. Itu kita tak perlu. Dan sahabat tak belajar sifat 20. Kerana Allah sudah faham. Allah wujud, tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama makhluk, tak berhajat kepada makhluk. Sudah cukup dengan Allah nanti. Tapi ulama bukan nak memandang kepada sahabat. Sahabat itu guru-guru kepada kita. Tapi nak memandang kepada umat yang datang kemudian ini, tolong kami itu gaji
Ya, ada lombong emas ni bawa kepada proses, bawa daripada bersih, kemudian dicanai oleh tukang emas, jadi gelang, jadi apa, jadi lantai. Kita ambil dalam kitab akidah ini, dalam kitab fiqh ini, dalam kitab tasawuf ini, asalnya daripada Quran dan hadis. Maka kerana ayat-ayatnya terlalu ringkas, maka orang awam ramai yang tidak dapat memahaminya, hanya faham secara gitu sahaja. Lalu ianya dihuraikan oleh ulama daripada sudut lughah, bahasa, istilah, berdasarkan ilmu-ilmu nahwu, balaghah, mantiq dan lain-lain ada pada mereka. Kita misalkan mutiara yang ada di lautan, ianya tidak akan dinikmati oleh kita kecuali sesudah ianya diambil oleh penyelam yang mahir. Saya percaya kalau muslimin mungkin tak ada minat mutiara-mutiara ni kan. Kita kalau pergi ke Sabah tu kita fikir seafood. Pergi ke Sabah yang kaki pancing, wah seronok betul. Tapi kalau yang muslimat, antara yang mereka terfikir kalau ke Sabah, yang mutiara Sabah katanya cantik. Tapi kalau nak mutiara tu agak-agak perempuan pergi terjun ke laut ke mana ke Sabah. Tak ada. Kalau pergi ke kedai, senang. Pilih, dah elok diikat dan sebagainya. Tapi sumbernya lautan. Sumbernya lautan, tapi saya bukan pakar penyelam. Kalau saya nak ambil mutiara dengan cara menyelam, berarti seminggu selepas saya menyelam, penyelam-penyelam kena cari saya, tak timbul-timbul. Itu yang berlaku pada sebahagian orang. Kalau nak menyelam dalam lautan Quran dan hadis, akhirnya tenggelam, sesat. Boleh pula sesat ikut Quran. Bukan masalah ikut Quran. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Dengan apa yang ada dalam Quran tu, Allah menyesatkan ramai manusia. Dan Allah beri hidayah kepada ramai manusia. Apa beza? Beza cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ambil Al-Quran daripada tangan para ulama, insya-Allah selamat. Yang ambil Quran sendiri, tafsir sendiri, wal-iyazubillah, dalam hadis Nabi sallallahu memberi amaran, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata tentang Quran begini-gini, ikut akal fikiran dia semata-mata, maka sediakan tempat duduk dari api neraka. Kalau kita faham macam itu, taklah kita marah bila ustaz kata jangan pandai-pandai tafsir Quran sendiri. Apa ustaz ni? Orang nak faham Quran pun marah. Bukan marah. Biar cara tu betul ya, melalui tafsiran para alim ulama. Jadi setelah penyelam yang mahir menyelam, kemudian tukang mutiara mencanai, kemudian diletakkan pada gelang pada apa, barulah cantik dipakai oleh kita masyarakat awam. Tapi kalau kita ni penyelam mutiara, ya silakan. Memang kita diharapkan menyelam mengambil mutiara. Baik. Saya bercadang nak hentikan kuliah kita pada jam 10. Bolehkah? Boleh ya? Okey. Ada soalan dahulu? Kalau tak ada, saya terus kepada next. Pada jam 10 tu kita terus berhenti lagi. Tidak ada sesi soalan lagi. Ada soalan dahulu kalau saya mampu jawab? Okey. Kita pergi kepada next, mabda' yang seterusnya, yang keempat. Ismuhu, apakah nama ilmu ini? Ini penting juga sebab kadang-kadang orang berbalah benda yang sama. Kamu pergi mana? Belajar ilmu tauhid. Kamu ni tak habis-habis ilmu tauhid. Baik, ikut saya. Kamu belajar apa? Saya belajar usuluddin. Hebat lagi. Dah usuluddin tauhid tu kan bendanya sama, hanya nama yang berbeza. Baik, jawapan. Apakah namanya ilmu tauhid ini? Jawapannya, adapun ilmu ini namanya ilmu tauhid, ya. Ilmu kalam, ya. Ilmu sifat, ya juga. Kadang-kadang sifat 20 disebut. Kadang-kadang disebut sifat 50. Kadang-kadang disebut sifat 68. Macam-macam lah. Yang penting ilmu sifat. Ada kala disebut ilmu usuluddin. Dan ada kala disebut al-fiqhul akbar. Ilmu fiqh, tapi fiqh akbar. Kalau ilmu fiqh biasa, belajar hukum. Ya, sembahyang, puasa, zakat, haji, muamalat, munakahat. Itu fiqh biasa. Kalau fiqh akbar, fiqh yang paling besar, paling agung, itu adalah tauhid. Maka semuanya itu nama bagi ilmu tauhid juga. Kenapa dinamakan ilmu tauhid? Kerana di dalamnya membicarakan keesaan Allah. Tauhid daripada perkataan wahada yuwahhidu tauhidan. Dalam konteks ini maknanya mengesakan Allah. Dia boleh ada makna-makna lain juga ya. Menyatukan itu adalah tauhid juga. Jangan salah faham. Ada orang dia faham tauhid itu menyatukan Allah dengan makhluk. Tak ada. Ya.
Itu tak betul. Ya. Tauhid di sini maknanya mengesakan. Mengesakan Allah pada zat, pada sifat dan af'alnya. Yang af'al inilah kadang-kadang orang sufi itu nampak macam dia wahdatul wujud. Macam dia menyatukan Allah dengan makhluk. Tak boleh. Cuma dia memandang apa sahaja yang berlaku, dia memandang itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul percakapan seolah-olah dia mengatakan makhluk dan Allah itu satu. Itu salah. Tak mungkin. Ya? Allah, Khaliq. Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tapi bila satu makhluk bergerak, tidakkah itu dengan ketentuan Allah? Bila satu makhluk itu ketawa, tidakkah dengan ketentuan Allah? Bila dia menangis, tidakkah itu perbuatan Allah? Bahkan bila dia mati, tidakkah itu perbuatan Allah? Jadi orang yang ahli sufi, yang sebenar, apa sahaja yang berlaku, dia nampak perbuatan Allah di situ. Jadi kena faham ya. Baik. Dinamakan ilmu kalam kerana dibicarakan padanya mengenai kalamullah. Satu masa dahulu menjadi satu polemik yang besar di kalangan ahli akidah, iaitu kalam Allah ini qadim atau makhluk. Kalam Allah ini adakah tidak ada permulaan atau baru? Makhluk. Sampai ada ulama yang diseksa, ada yang sampai dibunuh, yang mana nak mempertahankan akidah yang sebenar, bahawa kalam Allah tu sifat Allah. Maka sifat Allah tu qadim, bukan makhluk. Zat Allah qadim, sifat Allah juga qadim. Hal ini mulai tersebar di zaman kekuasaan Daulah Abbasiyah, kaum Mu'tazilah yang kuat pengaruhnya. Ini kebanyakan ajaran yang sesat, yang bid'ah, dia akan cari pengaruh politik untuk tersebar. Sebab dengan hujah semata-mata dia akan kalah. Maka dia akan bernaung dengan naungan politik. Hati ya, pun ada ni. Masuk parti politik itu, masuk parti politik sini, semata-mata untuk mempertahankan akidah yang batil. Mu'tazilah juga sama. Dia ada pengaruh di sisi kerajaan pada masa itu, lalu telah membawa fahaman yang batil, bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Kalam Allah kata dia makhluk. Ini diketuai oleh Wasil bin Atha. Pengasas Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Asalnya dia pernah berguru dengan Al-Imam Hasanul Basri. Tapi dia tak setuju dengan guru dia, dia tinggal pengajian guru dia, reka sendiri. Ya. Jadi tersesat di situ. Perkara ini menjadi perbincangan. Itu perbahasan yang hangat di masa kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun sehingga zaman Khalifah Al-Wathiq. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sampai disebat. Ya, disebabkan tak nak kata Al-Quran itu makhluk. Diriwayatkan bahawa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berjaya melepaskan diri daripada ujian ini dengan menggunakan konsep dipanggil tauriyah. Tauriyah, bukan taqiyah. Taqiyah ni konsep ahlul bid'ah, macam Syiah, macam Wahabi dan sebagainya. Mereka suka taqiyah, depan kita lain. Sebenarnya lain. Nak dapat tauriyah, jawab macam ni. Bila dapat tauriyah, lain pula dia ngajar. Itu taqiyah. Tauriyah adalah sesuatu yang double meaning. Tetapi elok digunakan kalau nak menyelamatkan keadaan. Ya. Misalnya dalam kes Imam Syafi'i rahimahullah taala ditanya, kamu macam mana pendirian kamu? Quran itu qadim atau makhluk? Dah tahulah kalau jawab qadim ya memang kena tangkap, kena seksa. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Empat-empat ni makhluk. Wah, Syafi'i okey, lepas. Tak kena. Jadi Imam Syafi'i adakah jual prinsip? Tidak. Nak menyelamatkan daripada diseksa ataupun dibunuh, maka menggunakan tauriyah. Memang asalnya bilang Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Empat-empat ni, yakni jari aku, makhluk. Betul lah, empat-empat ni makhluk jari dia. Jari Imam Syafi'i makhluk, Imam Syafi'i juga makhluk. Itu namanya double meaning. Yang mendengar ingatkan merujuk pada cerita awal. Yang bercakap maksudkan yang baru nak cerita ni. Maka dah selamat lagi lah ke Mesir ke mana supaya tidak lagi disertakan oleh pemerintah yang nak memaksa fahaman yang bid'ah. Sehingga dengan sebab ini terfitnah beberapa orang ulama seperti Imam Abu Hanifah dipenjarakan. Imam Ahmad bin Hanbal dirotan. Ahmad bin Nasr Al-Khuzai dibunuh disebabkan mereka tidak mahu mengatakan Al-Quran itu makhluk.
Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terpaksa membuat hilah tauriah tadi dan berangkat pindah dari Iraq ke Mesir. Dinamakan ilmu sifat kenapa? Kerana terkandung di dalamnya perbincangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat para rasul. Dinamakan ilmu usuluddin. Usul jamak plural kepada asal, yakni pokok agama. Kerana ilmu inilah yang mula diperkenalkan kepada umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah berkisar tentang akidah, tentang tauhid. Lepas dah akidah mantap, barulah amalannya diperkenalkan. Yakni disuruh beriman kepada Allah dan Rasulnya, kitabnya, malaikat, hari kiamat serta qada dan qadarnya. Dinamakan al-fiqhul akbar, kefahaman yang terbesar lagi utama. Fiqh maknanya kefahaman yang jitu dan lengkap berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang kuat dan teguh. Itu makna fiqh. Contoh dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimu rusydah. Riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam agama. Itu tanda orang tu dapat kebaikan. Yang jenis gagal faham tu, na'udzubillah, takut Allah jauhkan mereka dari kebaikan. Ilmu ada tapi dia tak faham. Dan Allah ilhamkan kepadanya kecerdikan dalam agama. Faedah. Ini yang terakhir ya. Dinamakan juga ilmu ini dengan ilmu aqaid. Aqaid adalah jamak daripada aqadah yang bererti ikatan. Akidah. Aqaid jamak kepada akidah. Akidah daripada aqadah. Aqadah bererti ikatan atau simpulan. Yakni dibicarakan juga di dalam ilmu ini dari hal ikatan-ikatan iman atau simpulan-simpulan iman. Iman ni kita simpul dalam hati, tak mahu rungkai dah. Kalau fiqh masih boleh rungkai lagi. Dulu kan waktu subuh kita awal 10 minit. Dia kaji-kaji balik, dia kata sepatutnya lewat 10 minit. Itu bab fiqh. Tak ada dalam bab akidah. Dulu kita beriman ada syurga dan neraka. Kaji-kaji kita kata syurga neraka tak wujud. Tak ada. Tak ada macam itu. Akidah ni adalah simpulan yang tidak dirungkai lagi. Iman kita perlu simpulkan dan ikat supaya ianya tidak hilang atau bertaburan. Pengikatnya apa? Kuis. Apa pengikat iman? Iaitu 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimah yang mulia ini bukan sekadar untuk dilafaz di mulut sahaja, bahkan perlu dikaji secara lebih mendalam dan terperinci supaya kemas dan teguh iman kita. Next, di muka surat 14, apa tujuan ilmu tauhid? Apa tujuan kita belajar ilmu tauhid? Wallahu a'lam.